Kita ni dalam kubur, tolonglah keluarga aku, padamkanlah pos aku tu, tolonglah padam, aku salah, aku silap, tolong padam. Tak padam. Akaun tu akaun kita. Orang lain komen, orang share pula, bagi ke orang lain, orang lain screen capture, share pula ke tempat lain. Sekejapan dia jadi jutawan dosa. Tu dia kata hati-hati, tak payah nak share benda-benda tak baik. Tu Nabi ajar. Rasulullah SAW susuk tubuh pribadi menjujuk nurani dan hati bagi siapa mengenalinya. Bahkan insan yang mulia, yang disayangi, dirindui, bahkan dicintai oleh seluruh umat manusia sejak dahulu hingga sekarang. Itu sebab di Kuala Kedah malam ini di sini menyambut Maulidur Rasul walaupun Nabi dah lama tak ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu-satunya manusia yang orang celebrate birthday dia walaupun dia dah tak ada, Nabi kita lah. Satu dunia celebrate. Tak cukup dengan ni, tak cukup dengan selawat, berarak pula. Berarak pakai baju sepapan baju kat nilai 3 tu habis kan. Lepas tu semua cek dekat dalam tim pembarisan. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Lipis membeli haruan. Semanis senyuman kami hampakan buat bingkisan salam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syamsul Amri bin Ismail selaku penceramah jemputan kita pada malam ini. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Taqwa, penasihat Masjid Al-Wahdatul Islamiyah, Al-Fadhil Ayanda Cikgu Ahmad Fairuz bin Saleh selaku Timbalan Pengurusi Masjid Al-Wahdatul Islamiyah, Kekanda Ja'far Ustaz bin Harun, Setiausaha Masjid Al-Wahdatul Islamiyah, Kekanda Suhaili bin Kasim, Bendahari Masjid Al-Wahdatul Islamiyah, barisan IDK dan pegawai Masjid Al-Wahdatul Islamiyah, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak, kakak-kakak, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Buah paus Sri Bunga Rampai, kilauan bintang semua mengasihkan. Orang jauh sudahlah sampai, selamat datang kami ucapkan. Biji sedasit boleh dimakan, menjadi korisa sedap terperi. Kehadiran Ustaz kami ajukan, semoga majlis bertambah sekali. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah kita bersama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin kasih-Nya pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan salat fardu maghrib berjamaah dan seterusnya kita berkumpul bersama-sama di malam yang berkah ini untuk kita bersama-sama menjayakan program ceramah khas Maulidur Rasul. Dan pihak masjid serta anak orang mengadu-adukan kedatangan Al-Fadhil Ustaz Syamsul Benar ataupun nama penuhnya Ustaz Syamsul Amri bin Ismail, dan dia dikenali sebagai Syamsul Benar di kalangan kita. Beliau merupakan seorang penceramah atau moderator yang berinspirasi, yang bernyasar dan yang kelakar, insyaallah. Dan semoga dengan kehadiran beliau pada malam ini untuk bersama-sama kita akan pertama serinya majlis kita pada malam ini, insyaallah. Dan sebelum memulakan, dan saya mari kita bersama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
sekali akan memberkati lagi majlis kita pada malam ini. Dan tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Kepada beliau, falyatafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan imam, tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jantung kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang kesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, kerana seperti mana yang Nabi pesan dulu, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Dan malam ni bukan senang nak datang kan, hujan lah kan, dengan hujan, dengan banjir, dengan apa, macam-macam hal lah pula kan. Malam ni bila dah hujan, sejuk ni yang paling sesuai bantal dengan itulah kan, dengan duduk rumah menjala ke rumah tu paling sesuai sekali. Tetapi memerlukan sedikit usaha datang ke masjid. Dan ada orang yang malam ni dia datang masjid macam biasa, dia nak semayang, tak tahu pula ada ceramah malam ni. Tengoklah Samsul Debat ada malam ni, rupanya rezeki. Ada orang tu pula dia nak sangat tengok, dia dah nampak banner Samsul Debat tu, dia pun datang. Tengok tak ada pun, rupanya semalam terlepas, salah tarik. Ada juga macam tu. Jadi semua Allah izinkan. Saya pun fikir-fikir balik, macam tak percaya kan. Allah izinkan. Semalam di Sungai Petani, hari ni di Kuala Kedah, esok pagi Kuala Lumpur. Macam itulah jadual Samsul Debat pagi-hari kan. Jauh-jauh semua. Tapi apa pun yang berlaku, yang paling mustahak sekali adalah apa yang kita lakukan pada hari ini. Ada kata ahli falsafah, semalam itu ibarat cek tendang. Cek tendang ni tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Masuk ahli falsafah tu kata, apa yang ada hari ini manfaatkan. Rupanya Nabi pun dah pesan. Nabi kata hiduplah seadanya. Kalau kamu hidup pada waktu pagi, jangan cita-cita hidup pada waktu petang. Kalau kamu hidup pada waktu petang, jangan cita-cita hidup pada waktu malam. Dan kalau kamu hidup malam ni, jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Itu sebab tajuk yang ini dipilih, antara sunnah Rasulullah dengan sunnah kita. Kita terlupa. Kita kalau buka dalam kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, Allah melarang kita sama sekali untuk panjang cita-cita. Panjang cita-cita tu macam mana? Contoh ayat yang biasa sebut, kau tengoklah hujung tahun ni rumah aku jadi macam mana. Dia cakap, kau tengoklah nanti. Ada ayat ni, kau tengok pagi raya besok baju keluarga aku colour apa. Nanti pagi raya kau tengok baju aku macam mana, dia punya style dia kata. Kau tunggu seminggu lagi, tengok kereta aku keluar macam mana rupa kereta aku, dia kata. Soalannya, confirm ke hidup lagi pada waktu tu? Itu soalan. Itu cakap tadi, panjang cita-cita. Itu sebabnya kalau kita tempah baju
kan? Kita dah ukur, kita tengok baju tu lawa kan, tapi belum pakai lagi ni, nak pakai pagi raya, ayat dia kena lapik. Ya Allah, kalau adalah kebaikannya, mudah-mudahan dapat aku pakai baju ini pada pagi raya. Macam tu mintakan Allah. Kita lupa yang perancangan ni kita boleh susun, tapi yang menentukan adalah Allah. Allah yang tentukan kan. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangnya patah. Hasil usaha di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Kita boleh usaha, tapi Allah tentukan hasil. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dan budi dengan bahasa. Dah pengusi majlis bagi pantun, saya jawab lah kan. Macam tu. Apa hal lah pula dia bagi pantun saya tak jawab kan. Macam tu. Jadi kalau kita tengok macam tu lah. Kalau kita tengok dunia yang kita kumpul ni untuk kita tinggalkan, tapi akhirat yang kita usahakan walaupun sikit, itulah yang akan kita datang. Tapi siapa yang beria-ria dengan dunia, kumpul dia dunia banyak-banyak, kalau sunnah kita ni mengumpul dunia banyak-banyak, nescaya kita akan rasa sayang nak tinggalkan dunia. Seronok pegang kuasa. Contoh ada jawatan, oi, takkan nak mati, sayang lah kan? Nantilah dulu, bagilah aku pegang jawatan dulu. Mula-mula pegang jawatan, dapat satu penggal jadilah. Tiba-tiba dah alang-alang, boleh lagi ni 2 penggal, 3 penggal, sampai kena penggal baru nak berhenti. Macam tu lah kan manusia kan. Itu sebab Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Orang yang pencet, nak pencet, aku besok pencet tak payah fikir apa dah, settle. Dalam akaun KSP aku dah ada 500,000, relax. Baru seminggu pencet, pegang senapang depan bank, hey, jadi security guard pula dah. Hari tu kata dah tak payah kerja, nak rehat, rupanya tak cukup. Anak bini mengerjakan duit tu, anak kahwin pun nak duit tu, anak nak berniaga pun minta duit ayah dia. Itu saya pesan tu kepada yang bersara, kalau anak nak kahwin, jangan habiskan duit kita untuk dia. Dia nak kahwin, kau carilah duit sendiri. Takkan ayah tak nak tolong, yang sadap kau, apa yang tahu aku pula, macam tu juga pula. Kan? Ini kita pula yang beria untuk dia. Kita kumpul daripada awal bekerja, tiba-tiba nak gerak guna untuk hari tua kita. Yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Faham? Jadi dengan duit tu lah kita nak pergi hospital, kau pening-pening kepala, tiba-tiba kena operate pula lah, kena tiba ni pula. So beringat, jangan berhabis tu anak, sayang anak berpada-pada kan. Kalau takkan tak boleh tolong, kena cakap duit kau mana, duit tak ada. Kalau duit tak ada, kau tak mampu, apa kau kahwin? Macam tu ya. Jadi hati-hati. Bila kita menambah bekal akhirat banyak-banyak, tak sabar pula nak pergi akhirat. Yang tu yang kita nak kan, tak sabar nak balik akhirat. Dan dalam surah Ali Imran ayat 106 memberitahu, ingatlah akan hari kiamat yang padanya ada muka orang yang menjadi putih berseri dan ada muka orang menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, mereka ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur ingkar sesudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Maknanya suasana ketika di padang mahsyar hanya ada 2 wajah saja, muka putih berseri dan muka hitam legam. Mereka yang berwajah putih ialah ahli sunnah wal jamaah, orang yang amalkan sunnah Nabi, orang yang melaksanakan apa yang Nabi ajar. Ibnu Abbas menyatakan itu ialah yang berwajah hitam ada ahli bid'ah dan orang yang membibitkan perpecahan umat Islam. Dan ada juga yang menyatakan pandangan yang berwajah hitam ini adalah golongan munafik, orang yang berpura-pura.
Jadi bertetap teguhlah kita dengan Islam, dengan jemaah kita, ya, seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Janganlah kita membabitkan diri dengan golongan-golongan yang memecah belahkan agama. Kita mungkin tak syirik pada Allah. Oh, aku okey, aku tak syirikkan Allah. Mungkin kita tak meninggalkan salat, mungkin kita tak minum arak, mungkin kebanyakan dia tak minum arak. Kita tak berzina, kita tak makan riba, kita pun tak derhaka pada orang tua. Tetapi ada satu masalah orang kita ni sampai ke hari ni dalam hatinya tak selesai-selesai, iaitu tak boleh lari daripada berburuk sangka. Aku rasalah imam ni mesti ada yang ada. Aku rasa-rasalah orang ni tiba-tiba nak datang masjid ni mesti ada sebab. Selama ni dia tak datang masjid, malam ni Samsul Debat ada datang pula dia. Contoh, ada sangka buruk lah. Biarlah dia datang. Jangan lupa ni bukan rumah kita, ni rumah Allah. Kan? Asal orang ni tak pernah nampak, tiba-tiba nampak, mesti nak kenduri. Satu lagi. Kalau orang tak pernah nampak, tiba-tiba datang masjid, ada harapan dia nak kenduri tu. Macam-macam kita buruk sangka. Sangka baik. Dan kita terlalu cepat menilai orang lain dari kacamata yang positif, yang negatif, merasakan ilmu kita yang paling baik dan orang lain semuanya salah. Dan sini adalah zaman yang mana kita dapat melihat orang lain dengan mudah sekali. Dulu mana ada kisah pasal orang lain. Nak tahu cerita pasal orang, buka surat khabar dulu, buka surat khabar, buka majalah. Sekarang semua kat ujung jari. Tekan-tekan tengoklah Samsul Debat kat Kuala Kedah. Kat Kuala Lumpur pula dia. Sebab maklumat di ujung jari. Dulu mana ada. Dulu kalau kanak-kanak umur 4 tahun boleh membaca keluar surat khabar muka depan. Kanak-kanak pintar, kanak-kanak bijak, kanak-kanak luar biasa. Hari ini kanak-kanak berusia 2 tahun dah boleh tahu password telefon mak dia. Kan? Tak heran pun. Kan? Tak heran lah sekarang. Budak 2 tahun, 3 tahun boleh membaca, normal. Sekarang ramai. Sebab mak ayah dia train daripada awal. Pendedahan. Kalau mak dia tak ajar pun dia boleh belajar sendiri dekat internet. Hari ini zaman dunia tanpa sepadan dasar lagi terbuka. Maka dalam dunia yang fana ini, macam-macam masalah yang berlaku hari ini. Macam-macam. Rupanya Nabi dah pesan, kalau aku tak ada nanti, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Nabi dah pesan clear. Itu sebabnya kalau kita tengok Allah Ta'ala pun bagi tahu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, apa Allah Ta'ala beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan yang terbaik. Contoh ikutan terbaik. Confirm. Dia bukan cakap Rasulullah tu antara yang terbaik, tak. Rasulullah ni bajet-bajet baik, tak. Memang contoh ikutan terbaik. Jadi dah tahu terbaik, yang pengikut Blackpink apa? Kan dah tahu terbaik, yang pergi tengok ikut yang skinhead tu apa? Kan dah tahu yang terbaik, yang pengikut yang grup-grup yang tak berapa lelaki, tak berapa perempuan tu buat apa? Kan dah tahu dah tu yang terbaik, kenapa masih lagi nak ikut yang tak baik ni? Macam tu lah. Jadi ikutlah yang terbaik. Nabi yang mulia, insan yang terulung dan manusia yang unggul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
segala-galanya serba-serbi, cara bercakap. Contoh kita nampak, ada budak tu dah tolong mau turun minta jalan, baiknya budak tu, ya Allah, susah nak jumpa budak macam tu, tolong orang tu minta jalan. Jangan risau, Nabi lagi baik. Bagus betul dia tolong mak ayah dia meniaga, jangan risau, Nabi lagi baik dalam hal tu. Nabi dalam bab tolong orang macam mana, Nabi tolong sampai satu tahap, Nabi tolong makcik berbangsa Yahudi umur 13 tahun, masa dia Nabi usia 13 tahun. Kita nak tolong orang yang kita baik dengan dia tu. Kan kita nampak makcik tu, makcik ni lah, kesian lah makcik tu, pergi tolong lah. Kita tengok makcik mana nak tolong. Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi di pasar tengah angkat barang. Nabi kata, makcik boleh saya tolong makcik? Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya pada Mekah makcik. Pada Mekah? Hati-hati. Kenapa makcik? Di Mekah ada seorang budak nama dia Muhammad, jahat budak tu, kau jangan kawan dengan dia. Kalau kita lah tuan-tuan tengah tolong, terlepas bakul tu, tapi Nabi senyum, Nabi angkat je barang sampai ke rumah makcik itu dia letak situ. Makcik tu pun bagi upah, Nabi upah. Tak apa makcik, saya ikhlas, baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung dia makcik tu nak tunjukkan akhirnya satu, Mekah Islam bukan Islam mengiktiraf akhlak Nabi yang terbaik. Nak mengajar kita, orang buat jahat kita, orang kutuk kita, tak payah balas. Dia nak balun kita, balun lah. Dia nak cakap kita, cakap lah. Yang kita balas balik buat apa? Yang terjerit-jerit macam bau tu kenapa? Dah lah satu dunia tengok kau dalam parlimen tu, kau punya jerit kenapa? Tak kisahlah parti mana. Macam mana raja tak sebut konan bau, sebab tu lah tu saya kata tadi, akhlak ni. Orang kutuk kita, kutuk tu sendiri tak baik, kita balas balik, sama kita macam ni. Buat apa? Dalam internet, Facebook dengan TikTok, letak gambar seorang pemimpin, tak kisahlah siapa, letak muka je, jangan tulis apa-apa, letak muka, post, masuk, tengok komen, kepala bapak semua pula, tak guna, mati lagi baik, jahanam betul, pergilah suai betul, kenapalah gambar dia ni yang dimasukkan, macam-macam lah. Yang komen tu tuan-tuan sekalian, orang Melayu beragama Islam kebanyakan. Tiba-tiba datanglah imam komen, tidak adakah ayat-ayat yang baik boleh digunakan? Imam baik, bukankah Nabi telah berpesan, seandainya tidak ada kata-kata yang baik boleh diucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Dia punya nama profil dia Teruna Terluka. Macam tu lah nama dia kan. Ada tak reply bawah tu? Ada. Sudahlah kau pun sama. Kena balun pula dah. Imam-imam kena. Tak, itu realiti yang ini. Sebab cakap tu, kenapa kita nak balas-balas? Sedangkan kadang-kadang jangan salah faham. Orang tu dia mulut dia elok, dia bercakap elok, tapi bila dia menulis dekat dalam media sosial, dia kutuk orang tak cukup tanah. Dekat masjid bangang yang muka dekat masjid macam baik, dah bila dia menaik tak guna punya masjid punya AJK ni, semua tak boleh pakai. Contoh dia balun ni, tuan-tuan tak berguna, tak boleh harap, laju pula dia menulis. Jangan kita terlupa, kerana dari segi hukumnya apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Itu sebab hati-hati. Kita kutuk orang, kutuk satu hal, tak betul pula tengah taib tercekik sudu mati. Yang kita tulis tadi kekal, tuan-tuan dan puan sekalian.
Kita ni dalam kubur, tolonglah keluarga aku, padamkanlah pos aku tu, tolonglah padam, aku salah, aku silap, tolong padam. Tak padam. Akaun tu akaun kita. Orang lain komen, orang share pula, bagi ke orang lain, orang lain screen capture, share pula ke tempat lain. Sekejapan dia jadi jutawan dosa. Tu dia kata hati-hati, tak payah nak share benda-benda tak baik. Tu Nabi ajar. Rasulullah SAW susuk tubuh pribadi menjujuk nurani dan hati bagi siapa mengenalinya. Bahkan insan yang mulia, yang disayangi, dirindui, bahkan dicintai oleh seluruh umat manusia sejak dahulu hingga sekarang. Itu sebab di Kuala Kedah malam ini di sini menyambut Maulidur Rasul walaupun Nabi dah lama tak ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu-satunya manusia yang orang celebrate birthday dia walaupun dia dah tak ada, Nabi kita. Satu dunia celebrate. Tak cukup dengan ni, tak cukup dengan selawat, berarak pula. Berarak pakai baju sepapan baju kat nilai 3 tu habis kan. Lepas tu semua cek dekat dalam tim pembarisan tu siapa sekampung ni. Kalau ada sekampung dia tak boleh pakai, takut nanti sama pagi raya kan. Sampai jam tu sekali kata celebrate, tak ada masalah, celebrate lah. Sebab kita nak menanam, nak menyemai kecintaan kepada Nabi kan. Cuba kalau kita lah, cuba celebrate birthday atuk kita dah meninggal dunia, buat birthday dia kat rumah. Nanti datang rumah ya, nak buat jamuan ilahi sikit. Oh ya ke, siapa datang aje lah. Orang pun datang. Lepas tu buat keluar kek, Allah selamatkan kamu, dan buat keluar kek. Dah habis tu potong kek bagi siapa, mana birthday boy ni, dah lama meninggal dah. Gila cakap orang, nak mati orang ni. Tapi dengan Nabi tak gila, sebab Nabi sentiasa hidup dan segar dalam hati kita, tuan-tuan dan puan. Tiap-tiap tahun tuan-tuan bagi penceramah berbeza-beza, sebab mauludnya hal. Penceramah berbeza-beza, tajuk macam-macam, suasana pun berubah-ubah kan. Perangai kadang-kadang tak berubah. Dengar ceramah macam-macam kan. Panggil penceramah bukan kaleng-kaleng top 5 Malaysia kan. Contoh lah, saya tak cakap saya kan. Dia panggil penceramah dahsyat-dahsyat ni contoh. Tapi perangai macam tu juga. Sebab kita tidak benar-benar mengasihi Nabi. Sedangkan Nabi ni kata apa? Belum sempurna lagi keimanan seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi aku melebihi dia mengasihi anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia selainnya. Kenapa pula macam tu? Sebab Nabi sayang kita sesayang-sayang kan? Nak mati pun ingat kita kan? Sakaratul maut ni pun ingat kita lagi. Semua keadaan ingat kita. Dengar umat dia ada satu pintu neraka khas untuk dia pun dia menangis sampai pengsan. Belum cerita lagi berapa ramai yang masuk, baru cerita dia pintu je menangis sampai pengsan. Jibril kata sesungguhnya pintu neraka yang ketujuh ini dikhususkan untuk umatmu yang berdosa pada Allah. Allah menangis pengsan Nabi dengan Jibril menangis sama memangku Nabi. Sayang Nabi kat kita tuan-tuan. Tu sebab kita buat maulud ni. Tuan-tuan cakap tak payahlah buat maulud. Tak payahlah. Kena buat. Kena buat sebab apa? Sebab nak refresh our memory, kata orang Kuala Kedah. Supaya kita tak lupa kepada insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW manusia memiliki sifat yang istimewa, dekat dari jiwa dan juga memiliki aura pemimpin yang berwibawa. Baginda adalah seorang murabbi ulum dan juga seorang rasul. Maka bagaimanakah caranya kita nak menyemarakkan cinta kepada Nabi? Pertama, berpegang teguh dengan ajaran dan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sensitif bila Rasulullah SAW dihina, dicerca, dihina.
dicaci dan sebagainya. Namun kehidupannya jauh daripada kehidupan Rasulullah SAW. Yang mengutuk tu kenal pun tidak Nabi. Ya. Kadang-kadang kita tengok ada pula orang di luar negara, dia letak ranking Nabi kita daripada 20 pemimpin berpengaruh dunia, Nabi kita nombor 1, Muhammad number 1. Dia letak 20 pemimpin pengaruh dunia. Sebab tetapi kita tak boleh mengiktiraf senarai tu. Kenapa? Bukan sebab Nabi nombor 1 tu, sebab nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak susunkan Nabi. Bayanglah Hitler pun disusun situ, George Bush pun di situ. Kalau kita mengiktiraf senarai itu, mana kedudukan para anbiya dan rasul-rasul yang lain? Mana kedudukan para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan Ali? Mana? Itu sebab itu hanya propaganda orang luar nak suruh kita terima senarai itu. Dan kedua, mengamalkan segala sunnah daripada sebesar-besar sampailah sekecil-kecilnya. Itu yang kita cerita kejap lagi. Sentiasa berselawat ke atas baginda, berusaha menyelusuri haruman sirah baginda. Macam mana sirah Nabi daripada kecil sampai Nabi besar, macam mana Nabi sebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, peristiwa hijrah, Isra' Mi'raj, semua kita belajar. Kemudian teruskan usaha dakwah baginda yang diwariskan buat umatnya. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi ini manusia yang istimewa. Akhirat besok kita akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang bulan, telanjang di padang mahsyar, tuan-tuan dan puan sekalian, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada masa tu, hui, imam tak ada. Tak ada. Ui, Samsul debat tak ada. Masa tu imam nampak makmum lagi, makmum nampak imam lagi, saya nampak tuan-tuan lagi, tuan-tuan nampak saya lagi, nampak suami lagi, suami nampak isteri lagi, nampak isteri lagi, nampaknya isteri lagi, isteri lagi. Ramai betul isteri dia. Nampak anak lagi, anak nampak ayah lagi, anak nampak mak lagi, nampak masing lagi. Huru-hara masa tu. Suasana huru-hara. Masa tu matahari sejengkal, tuan-tuan, bayangkanlah betapa panasnya. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun orang dah heboh dah. Lambat-lambat pasang aircon ni. Patut daripada awal kena pasang. Tak cukup sejuk, dia kata. Contoh kat pejabat kena marah. Apa sebab tak on aircon awal sikit? Panas tau. Sebab itu berjuta batu jengkal. Yang sejengkal ni macam mana panas? Ada orang yang peluh je sampai menenggelamkan buku lagi, ada sampai parah lutut, ada sampai parah pinggang, ikut amalan masing-masing. Malahan ada sampai telinga, ada yang lemas terus pun ada dah dengan peluh dia. Sampaikan ada yang bersuara, ya Allah, kau masukkanlah aku dalam neraka terus ya Allah. Tak tahan duduk kat padang mahsyar. Sedangkan neraka jauh lebih dahsyat daripada itu. Nak tunjukkan, itulah keadaan. Masa tu semua berjalan-jalan nak minta tolong, nak minta tolong. Lalu dekat satu telaga. Apa nama telaga tu? Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ni kalau dapat minum seteguk jadilah. Minum seteguk jadilah. Kerana dengan minum seteguk kita tidak akan haus selama-lamanya. Tapi nak merasa minum dekat situ, hari ni penentu dia. Amalan kat atas dunia ni penentu dia. Malaikat yang jaga tu, kita nak pergi minum, pan. Malaikat tanya, pan? Jalan. Kau macam mana kualiti fikir nak masuk sini? Berapa besar telaga Al-Kautsar tu, tuan-tuan dan puan sekalian? Segi 4. Telaga Al-Kautsar tu segi 4, nak mengelilinginya makan masa sebulan. Setitik pun tak dapat, tuan-tuan. Kalau tak dapat tu teruk betul kita atas dunia.
Masa tu jumpa dengan Nabi-Nabi, minta tolong. Jumpa Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, tak dapat tolong dah. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bantu aku, wahai Nabi Ibrahim. Tak dapat dah. Cakap pergi 9 pula tu. Dia kata tak dapat. Cik tak dapat tolong. Tak dapat tolong. Tak dapat tolong. Sendiri-sendiri. Jumpa dengan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantu aku, wahai Nabi Musa. Apa Nabi Musa cakap? Nabi Musa kata, aku tak boleh tolong kau. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Tapi Nabi Musa cakap, seorang je boleh tolong kau, Muhammad aja boleh tolong kau. Jumpa Nabi lain macam tu. Jumpa Nabi lain, Nabi Muhammad dia boleh tolong kita. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain 1000 tahun perjalanan. Kita nak menghabiskan tahun 2023 ni pun azab dah tuan-tuan. Dan saya ringkaskan cerita, sebab kalau nak tunggu 1000 tahun sampai besok tak habis ceramah. Sampai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah. Oh, lega dapat jumpa dengan Nabi. Bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kalau kita, Nabi panggil kita ummati, umatku. Bertuahlah kalau Nabi kenal kita. Tapi kalau Nabi tak kenal kita, tuan-tuan, berhentilah jadi orang. Rasulullah tolong aku. Rasulullah, kau siapa? Dekat sinilah kita nak cerita tentang password. Nak bagi Nabi kenal, ada password. Apa password dia? Ada 2 password. Password yang pertama, selawat ke atas Nabi banyak-banyak. Sebab Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sunnah Nabi kita buat, sayang Nabi kita selawat. Tapi kita yang kita sebut Isabella, Fiona, Zai, Suzana, Amalina. Suka budak India, budak Melayu. Yang disebut nama dia lain. Ya oh. Yang menyanyi aja, tak apa lagu dia nyanyinya, dia terlupa selawat ke atas Nabi. Nabi sebut apa? Nabi sebut, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Jadi, dan Nabi juga sebut apa? Al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Orang sini pandai Arab. Semua jawab kedekut. Belajar dengan Ustaz Piramli dalam filem Haji Bakhil. Al-bakhil, orang yang kedekut tu siapa? Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang yang paling kedekut adalah bila disebut nama aku dia tak selawat. Jadi kalau dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ingat hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suami kita Muhammad, daripada dapur bini panggil Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya untuk Nabi saja. Dia luruh bendul kan. Dia tahu ustaz cakap begitu, dia kata
Dengan nama Muhammad itu selawat dia kata. Yalah. Tapi hanya untuk Nabi, niatkan selawat untuk Nabi. Kenapa? Nabi kata sekali kamu berselawat kepada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat ke atas kamu. Apa maksud selawat? Mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Maka 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Disebutkan dalam satu kitab lama, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, malaikat tu saiz dia, kepala dia sampai ke bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu pada sayapnya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Besar ke tak besar saiz tu? Besar, tetapi itu dikatakan antara saiz malaikat yang terkecil. Sebab yang lain lagi besar itu baru saiz Jibril, belum saiz malaikat-malaikat lain yang lebih besar lagi. Dan setiap kali sekali kita selawat ke atas Nabi, kita selawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, maka Allah memerintahkan malaikat dengan saiz yang tadi tu menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dia keluar aja, dia kibaskan sayapnya pada setiap bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk dalam dunia ni, tertitis satu titisan. Itulah jumlahnya, jumlah bulu-bulu tadi, tertitis titisan tadi, itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan juga kesejahteraan untuk orang dengan tahap sekali selawat. Maka betul tak kalau tak selawat maka kita kedekut? Betul tak? Bukan kedekut lagi dah, kedamut, kedekut campur komun. Bapak kedekut satu tuan-tuan. Macam tu punya kelebihan sekali selawat. Bayangkanlah kalau kita selawat dengan perarakan sallallahu ala Muhammad, lepas mayat sallallahu ala Muhammad sallallahu, kita salam sampai kat motor dia selawat lagi. Masa itulah tuan-tuan Nabi nak kenal kita, password dia kena selawat atas Nabi. Kalau jumpa Nabi, ya Rasulullah tolong aku ya Rasulullah, aku macam pernah dengar suara dia tapi kat mana ni? Rupanya masa orang selawat tu dia tak selawat sangat. Tu yang Nabi tak cam tu. Untuk selawat-selawat lah betul-betul. Sebab ketika zaman sahabat ada seorang lelaki, dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia pandang, ya Rasulullah. Tapi Nabi memalingkan wajah Nabi. Kenapa Rasulullah? Kau marah aku ke? Tak, aku tak marah. Tapi aku tak kenal kau siapa, Nabi kata. Mana mungkin kau tak kenal aku? Dengan tahap semua alim ulama menyatakan, kamu lebih kenal umat kamu lebih daripada kamu mengenali kedua ibu bapamu sendiri. Maka Nabi jawab dalam tidur tu, dalam mimpi tu, memang benar, aku lebih mengenali umatku lebih daripada aku mengenali kedua ibu bapaku. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kamu tidak pernah sekalipun kamu berselawat kepada aku. Masa itu dia terjaga daripada tidur. Dia menangis sepuas-puasnya. Dan semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu dia mimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. So selawatlah, kan? Selawat. Orang perempuan kadang selawat tak minta peranjat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik harus dapat seketul. Dapat seketul. Kalau tak terperanjat memang tak ada lah. Semua lepas dia buat macam tu, gosok baju suami. Allahumma salli wa sallim alaihi.
sidai kain pun macam itu. Bersiap kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Katakan, barulah lawa muka. Ini pakai tu melepaskanmu. Macam mana? Memang melepaslah. Password yang pertama, selawat ke atas Nabi, baru Nabi boleh cap gitu. Password yang kedua, apa yang Nabi buat kita buat, apa yang Nabi tak suka kita buat jangan kita buat. Amalkan sunnah Nabi. Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, ya Allah sayang Nabi kat kita tuan-tuan. Siapa yang hidupkan satu, bukan dua. Siapa yang hidupkan 10 sunnah aku tak, 100 tak, satu. Siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kana ma'i fil jannah. Maknanya Nabi nak bagi pesan apa dekat orang kita ni? Apa Nabi nak pesan? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sunnah Nabi yang senang-senang kita boleh buat. Contoh yang paling senang apa? Istilah saintifik dia makan terdarus. Menterdarah. Makan tuan-tuan pun ikut sunnah Nabi kan bagus. Macam mana sunnah Nabi? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Sunnah kita, selagi belum kenyang jangan berhenti. Itu beza dah. Kan? Nabi ambil makanan sikit sekadaran untuk makan. Tapi kalau sedap boleh ambil lagi. Tengok dekat kenduri, ambil semua lauk, tertutup nasi, makan sikit tak sedap. Kau rasa sedap tak? Siap tanya, ajak tak dengan kawan. Hari tu ada 3 kenduri, siap bincang dengan isteri. Hari ni kita makan kenduri tadi lagi sedap kan? Buat perbandingan pula. Dia masak tak sedap lah, mana catering dia pakai. Itu sunnah kita. Nabi tak pernah mengeji makanan, tuan-tuan. Nabi tak pernah mencerca makanan, tak sedap tak apa, tak pernah. Samsul debat pernah. Sebab saya jenis, saya tolong mak seniaga. Jadi kalau saya pergi kedai makan, kalau tak sedap memang saya cakap tak sedap. Saya panggil token, bang siapa masak ni? Bang kalau boleh kuah dia ni macam ni, yang ni macam ni bang, apa buat macam ni. Memang saya cakap tak berapa sedap. Saya cakap minta abang repair lagi bang. Char kway teow, saya memang favourite betul. Char kway teow ni saya cakap, maksud char kway teow goreng basah, tapi tak ada sampai berenang kuah dia. Betul tak? Sebenarnya kau tengok pergi kat lorong-lorong kat Penang yang Cina, kan Cina asalnya char kway teow. Char tu maksudnya goreng, char kway teow. Tapi style Cina tu dia basah-basah, bukannya tenggelam. Itu memang tengkujuh betul. Lepas tu dengan telur dia hanyir, kan, tak masak betul. Itu sebabnya saya memang tegur. Saya cakap kuih kari pap, saya tegur masalah dia, saya tegur. Itu beza. Tapi Nabi ni maksudnya dia tak komplain macam kita komplain mana, tak sedap lah, tak habis, sudahnya membazir. Nabi tak macam tu. Nampak tak? Itu makan selagi boleh makan. Sunnah kita bercerca makanan, jangan. Kan?
Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan tadi dah sebut keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Tuan-tuan dan puan sekalian, Malaysia adalah pemenang pingat emas di Asia Tenggara kategori obesity. Berat lebih muatan dengan, bukan cakap orang termasuk yang bercakap ni. Ya tuan-tuan, tinggi saya 183 cm. Berat yang paling ideal untuk saya sepatutnya 85 kilo sahaja. Saya sekarang dah cecah 100 kilo. Macam mana? Tapi ada satu ayat daripada orang Kedah ni, kalau jumpa saya, tak apa, tinggi tak apa, tak apa. Ayat tu lah menjahanam dengan orang ni, salah. Tak boleh tuan, kita kena kontrol makan. Jangan makan banyak. Teruk betul orang Malaysia ni bab makan ni. Tapi bila sebut ni, tak. Ada lagi satu lagi ayat. Tadi tinggi satu tu. Hampa muda-muda selagi boleh makan. Besok macam kami dia tak boleh makan, duduk dia diam. Tak. Kontrol makan. Sebab bila kontrol makan, badan kita akan slim. Slim tu sesuai dengan kedudukan berat dan ketinggian kita, maka mudah untuk solat, mudah untuk ibadah. Itu niat kita, Allah akan bantu. Tapi kenapa nak kurus? Kadang orang perempuan kata biar dia lawa. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak ingatkan, berat badan tak ada kena-mengena dengan lawa. Kalau muka dah tak boleh belah atau tak boleh belah juga lah, macam tu lah kan. Bukan untuk lawa kurus ni untuk ringankan badan kita, mudah pada Allah. Dan lawa tu sendiri subjektif. Ada orang muka dia gempal, lebar, lawa kan. Arwah abah saya dulu badannya gemuk. Dia kata ini bukan gemuk, ni namanya orang kaya. Kaya macam mana lah abah? Orang kaya daging. Arwah abah saya dulu, arwah abah saya dulu badannya gemuk dan besar. Dalam bilik ni, dalam masjid ni, tak ada siapa lawan. Abah saya dengan tinggi dan besar badannya, gemuk. Kalau naik motosikal tu, orang tak tahu saya kat belakang. Bukan kutuk abah sendiri, tak, memang betul. Tanyalah orang kampung mak saya, tanya. Tapi arwah abah saya memang kelakar lah. Dia tu orang memang tunggu dia cakap ada je benda nak dimusi orang kan. Jadi makna kata kita ikut Nabi. Kedua, bagi salam. Bagi salam. Tapi bab makan ni tadi ada lagi. Makanlah yang Nabi makan. Apa Nabi makan? Nabi makan buah tamar. Kita ingat tak pagi hari raya Aidilfitri, ingat tak? Kita disunatkan, sunat tu, kita disunatkan makan buah tamar. Kita disunatkan makan sesuatu. Kalau boleh buah tamar lagi bagus. Makan sesuatu sebab apa? Nak bezakan pagi Syawal dengan pagi Ramadan. Tapi ada orang kita, sunnah orang kita, nantilah balik semayang kampung makan. Kononnya dia steady lah tu. Tak, sunnah Nabi kan makan. Makan buah kurma, buah tamar. Yang paling bagus sekali kurma ajwa alia, kalau betul-betul ikut sunnah Nabi. Tapi kalau hari-hari makan kurma ajwa alia ni, boleh botak kepala. Bukan sebab rasa dia, tapi sebab harga dia. Rasa tak ada masalah tuan-tuan, tapi tak dapat tu kurma biasa pun tak apa, niat sunnah Nabi, tak ada masalah. Dua makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam, orang perempuan. Sebab orang perempuan selalu siapkan barang-barang ni kat rumah kan. Pertama buah kurma, kena ready kat rumah, buah kurma. Dan yang keduanya madu. Faham orang perempuan? Faham tapi bukan marah, faham. Kenapa benda macam tu? Madu lebah, bukan madu yang berdiri tu.
ya, madu lebah, memang kena ada habbatus sauda. Itu yang Nabi makan kan, makan. Ada pula orang ni tak biasa lah makan kurma, pijak kan, tahu lah. Bukan suruh makan sampai sekilo kan, makan. Kemudian bila cerita yang kedua ni, bagi salam. Ini senang-senang kan, bagi salam. Apa hukum bagi salam? Sunnah. Apa hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada juga salam-salam yang tak perlu dijawab. Contohnya salam main-main, tak payah jawab. Assalamualaikum, tak jawab dosa, tak jawab. Yang duduk tu tepi jalan dia mengacau nak dara, tak jawab dosa. Assalamualaikum. Tu penyepak pun boleh bagi. Yang kedua, bagi salam ketika ditandas awam, RNR. Assalamualaikum. Orang bagi salam dekat dalam toilet tu, tengah menyangkut, salam pahalnya pula, tak payah jawab. Gila betul orang ni. Dia punya seronok, dia dah tak daripada tadi menahan dia, nampak toilet, Assalamualaikum, diam dia, tak usah jawab. Dan begitu juga yang ketiga, salam yang disampaikan oleh imam di penghujung solat, tak payah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jangan. Tak perganjat imam tu sekarang, tak usah. Kalau tengok sunnah Nabi, Nabi bagi salam mana-mana, dalam banyak keadaan Nabi bagi salam. Sunnah kita bagi salam pada yang kenal kadang-kadang. Nampak yang kuatnya hon. Tidin tin tin pang pang tin. Baru tidin. Macam tu, tagak tangan. Apa salam? Assalamualaikum. Itu sunnah Nabi bagi salam. Ada tu pula orang tua t-shirt sound budak dah. Kau tak nampak orang tua ni, bagi salam lah. Orang tua ni pun dah kau tua, nampak dia, kau bagilah salam ke budak tu. Assalamualaikum semua. Salam pakcik. Dia pun nampak. Sampaikan dinyatakan seorang sahabat ni menyorok dekat balik dinding, balik tiang, sebab nak segah Nabi bagi salam. Baru dah Assalamualaikum, Nabi bagi salam dulu. Ya Rasulullah, kau tahu ke aku ada? Biasanya kau ada kat sini, aku bagi je lah salam. Rupanya betul kau ada kat sini. Biarlah. Iya tuan, Nabi bagi salam. Kenapa nak tunggu pangkat? Kenapa nak tunggu siapa lebih tua, siapa lebih senior? Yang muda lah kena bagi salam dekat itu. Salah tu. Berebut bagi salam dapat pahala sunnah. Nampak tak? Kadang-kadang orang jumpa saya dekat airport, kau jumpa kat luar. Woi Ustaz, Assalamualaikum. Macam mana ni? Woi Ustaz, Assalamualaikum. Kan Assalamualaikum Ustaz, betul. Ustaz dulu baru Assalamualaikum. Macam mana? Kan? Bagi salam, bagi salam. Kan? Nabi ni bagi salam, sentiasa Nabi bagi salam. Kemudian apa sunnah yang senang? Senyum. Apa yang susah senyum? Ambil gambar kau main sampai ke telinga sana. Jumpa orang tak senyum. Senyum. Senyum ni awet, mudah. Menurut kajian saintifik, senyum kita hanya perlu menggerakkan 17 otot muka. Tapi kalau kita marah, geram, kita menggerakkan 43 otot muka. Itu sebab berkedut cepat. Saya tengok orang yang senyum tu manis dia muka ni, Allahu Akbar. Suka tengok. Itu sebab orang perempuan nampak suami balik senyum. Abang. Kan? Suami balik itu hilang masalah. Kalau boleh pakai gigi dulu. Kan?
Ini balik rumah ya senyum gusi. Gigi tuan-tuan tahu dia kemana letak mana? Dalam cawan letak. Anak nak minum cawan yang bunga dekat luar tu, cawan putih yang cawan lama tu. Allah gigi dia tak. Semua lah tu. Tak seronok betul orang tua ni nak simpan kat dalam tu. Dia kan ada bekas dia, rendam, tempat rendam dia tu. Senyum. Sampai kan ada seorang Arab Badui tu, dia tarik kain lidak Nabi tu yang dibuat daripada benang Najran tu yang kasar tu, merah ni. Nabi senyum je. Nabi kata, Allah, ambillah. Cuba kalau kita orang rentap merah, kepahal kau ni baik. Macam tu kita lah, kalau kita lah kan. Dia tak. Nabi senyum kan. Nabi makan masakan isteri dia masin. Dia panggil, ya Humairah, panggil isteri dia, wahai pipi kemerah-merahan. Balik dia diwal, wahai pipi, tak apa pipi kau ni pun tak tahu lah. Nak kata merah, tak merah. Nak kata biru, tak biru. Macam isteri Aisyah ni, pipi dia kemerah-merahan. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak dia. Nabi dah tahu masakan tu masin, dia boleh suruh isteri dia suapkan dia lagi. Dan bila suap, Nabi kunyah macam biasa 40 kali kunyah. Tak ada Nabi buat muka masin, tak ada. Nabi senyum. Dengan Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap aja, Aisyah langsung capai pinggan ke dapur. Dia faham lah, maknanya lelaki aku nak beritahu aku masih. Orang Kuala Kedah macam mana? Hang sini, hang tahu tak berapa kan darah tinggi aku hari ni? Terus baca darah tinggi dia berapa? Ui, lain macam gangster kan. Senyum. Ingat tak seorang kafir ni, seorang fakir miskin, dia datang, dia bawa buah. Ya Rasulullah, sudilah terima hadiah daripada aku, buah-buahan. Sudah terima buah-buahan daripada aku ni ya Rasulullah. Nabi pun ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Yang fakir ni tanya, Rasulullah, kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi makan. Habis Nabi makan. Ada sahabat dekat sebelah ni, dekat-dekat dengan Nabi tu ada sahabat. Biasa dia ajak kita makan, tak dia ajak pula hari ni. Apa cer? Macam tu lah lebih kurang ayat Allah sekarang. Akhirnya berlalulah bagi fakir ni tadi, tengok riang betul. Dia tengok Nabi makan habis buah apa bagi dia, gembira dia. Sahabat-sahabat tadi dekat dengan Nabi, ya Rasulullah, biasanya kau makan, kau ajak kami. Hari ni sampai hati kau tak ajak. Apa jawab Nabi? Ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Aku tak nak ajak kamu semua makan, takut kamu semua tak boleh jaga mulut kamu. Masamnya buah ni, kecil hati dia nanti. Dan yang kedua, sesungguhnya aku tidak sanggup melihat sahabat-sahabatku makan buah yang masam. Dalam satu perbuatan Nabi jaga dua pihak. Tengok, tu belum cerita lagi. Sebelum nak sembahyang maghrib, satu ketika diceritakan, diriwayatkan sebelum sembahyang maghrib, tiba-tiba terbau-bau yang kurang menyenangkan, bau kentut. Sahabat-sahabat semua dah pandang kan, siapa yang bangun pergi ambil wuduk ni, dia yang kentut. Semua tunggu, siapa bangun. Nabi yang menyedari keadaan itu, Nabi buat apa? Nabi bagi tahu, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku malam ini selepas solat nanti, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Tengok Nabi jaga macam mana. Dan itu akhlak Nabi kan. Kemudian Nabi juga bersyukur. Nabi bersyukur dengan apa Nabi ada. Suatu malam tu Nabi dalam selimut dengan Aisyah.
Nabi kata, wahai Aisyah, wahai isteriku, sudikah kiranya engkau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Nabi bukan takut bini, tapi itu bahasa puitis. Bahasa puitis. Maknanya Nabi nak beritahu, izinkan aku pergi, itu maknanya sekadar beritahu je. Apa jawab Aisyah? Ya Rasulullah, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersamaku di dalam selimut ini, tapi pergilah kau, wahai Rasulullah. Oh, bahasa puitis. Balik nanti buat. Wahai isteriku, sidilah kiranya barang abang pergi seketika ke kedai mama untuk lepak minum dengan kawan abang. Apa cabtu kau balak tu? Oh, betul tak? Cakap, sudikah kiranya izinkan abang minum kat kedai mama dengan kawan abang? Maka kalau ikut format tadi, orang perempuan kena jawab, tidaklah saya lebih gembira kalau abang terus bersama dengan saya di dalam rumah ini, tapi pergilah bang, jangan balik lewat ya. Macam tu. Jangan pula kita tukar. Bolehkah abang pergi makan minum dengan kawan-kawan abang barang seketika di kedai mama? Berambuilah kau, wahai suamiku. Janganlah macam tu kan. Kan maksudnya cakap dengan lemah lembut. Iya. Itu keadaan. Cakap. Jadi masa tu Nabi pergi ambil wuduk, tiba-tiba terdengar bunyi macam air menggelegak. Bunyi menggelegak. Bunyi apa tu? Bunyi Nabi menangis ketika ambil wuduk. Kerana Nabi solat pun Nabi menangis, sujud menangis, berdoa Nabi menangis. Aisyah tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau tu tidak ada dosa? Kenapa engkau menangis? Maka salahkah Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukur aku kepada Allah Ta'ala kerana memudahkan aku tidak berdosa. Nabi boleh nangis sebab Allah jadikan dia tak berdosa. Kita ni yang confirm berdosa, relax doa. Contoh mana serbat tadi mana? Macam tu lah kerja orang semayang tadi. Kena aku tak nampak, aku nampak macam tu macam ni nampak ni. Semua ni serbat. Yang seorang tu sambil zikir subhanallah 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 subhanallah, telefon arah kat saya. Nak ambil dengan kabel. Macam-macam tuan. Tu saya kata minum. Ni minum ni kena tunjuk. Nabi minum macam mana? Kalau ikut sunnah Nabi, Nabi minum air masak, Nabi minum air kosong. Cara Nabi minum paling kurang 3 teguk. Lebih tak apa, jangan kurang. Contoh nak bagi faham, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nak minum sangat, tapi nak bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu kan nampak tertib dia tu. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, taugak bersantun. Nampak? Minum tu paling kurang 3 teguk. Tapi kalau minum dia macam ni, siap berdiri lagi, tu tak dapat pada sunnah, tapi puas tidak. Hawi kepada siang bercakap kan, macam tu lah. Kan benda simple, benda simple tuan-tuan. Tapi kita buat hari-hari, tapi kita terlupa niat. Ni sunnah Nabi ni, aku minum ni sunnah Nabi ni, kita terlupa niat. Contoh satu lagi, saya pernah baca satu buku, Hidup dengan Bismillah. Kita tahu kalau buat satu perkara, kita niatkan Allah, dapat pahala. Tapi kadang-kadang kita dah sebut, tapi benda tu jadi prosedur, terlupa niat dalam kepala. Minum, Bismillah, Bismillah, tapi dalam hati tak niatkan Allah pun. Nak start dengan kita Bismillahirrahmanirrahim, mungkin dapat pahala baca Bismillah, tapi lupa niatkan Allah. Nampak tak? Apa lagi? Wangi-wangian.
Nak dapat pahala sunnah pakai wangi-wangian, niat kerana Nabi pun sunnah Nabi pakai wangi-wangian. Dan nak dapat satu lagi pahala sunnah ni apa? Nabi pilih wangi-wangian yang terbaik. So bila kita ada minyak wangi tu, kita cakap cukup rasa okey tak bau ni? Kita tanya kawan kita, tak apa sangatlah, keras bau ni. Yang ni okey. Kita pun beli sebab dah tanya kawan kita, kita rasa tu yang terbaik. Dapat satu lagi pahala sunnah, pilih yang terbaik. Contohlah wangi-wangian yang terbaik, SD perfume, Samsudebat perfume. Contoh. Tak ada lah. Kemudian apa dia? Bersenda gurau. Nabi pun bersenda gurau. Nabi dengan isteri Nabi main kejap-kejap. Awak jadi kejap-kejap, Nabi kejar isteri dia. Kejap-kejap isteri dia kejar dia. Balik nanti buat. Nabi main lumba lari. Ada hari Nabi bagi isteri dia menang, ada hari Nabi menang. Sedangkan kita tahu mustahil Nabi kalah dengan tahap Nabi ni panglima angkatan tentera, ketua angkatan tentera. Nabi punya fitness ni memang hebat, tapi Nabi bagi mengalah. Nabi nak bagi tahu mengalah. Main kejar-kejar dalam rumah, jangan kat luar rumah, nanti jiran nampak. Macam Bilal aja tu, dia kata. Kat dalam rumah, jangan kat luar. Dah tua-tua, buatlah cara tua. Jangan lagi jauh, tak boleh kejar. Ini menyok-nyok. 3 hari tak jumpa. Ia macam mana nak jumpa? Okey, awak jadi isteri tutup mata, kira 1, 2, suami menyuruh dah ni, dah malam hari 3, 4, bunyi cerek. Pergi tutup api pula, tap. Lepas tu tengok yang ni pula, lepas tu nampak pinggan basuh, dah terlupa kena cari suami. Aku nak buat apa tadi? Yang suami dah kerah dalam malam hari, dah lapar, dia gaba-gaba ada 1 biji makan, ubat gegat makan. Langsung keras dalam malam hari tu. Yang bini ni tinjau kat luar, mana lagi aku pergi? Lupa dah tua-tua. Sudahnya buat report polis, datanglah anjing pengesan. Rupanya bawa keluar suami dah keras dalam lari. Jangan menyuruh. Bersenda gurau. Ingat tak kalau kita dulu-dulu, ingat tak masa kita makan sate? Kita makan sate, lepas tu lidi dia tu kita letak kat pinggan kawan kita, seolah-olah dia makan banyak. Pernah buat tak tu? Pernah kan? Rupa zaman Nabi dah berlaku, iaitu makan buah tamar. Sahabat-sahabat nak gurau dengan Nabi, dia makan. Bila Nabi pandang tempat lain ni, biji buah tamar tu letak kat pinggan Nabi. Semua sahabat buat macam tu, letak kat pinggan Nabi. Sudahnya penuh pinggan Nabi. Kemudian dia tegur, sahabat tegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi marah, kau yang letak Nabi senyum, ya Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Kenapa pula Rasul? Dengan biji-biji kau telan. Sebab kosong pinggan. Bayangkan bergurau dengan Nabi, Nabi balas macam tu aja. Oi, kena dah kita. Sahabat kata, Nabi bergurau tak kasar tu tuan. Itulah dia. Bergurau senda. Suami isteri kena bergurau. Bergurau yang beranak. Bergurau beranak. Dah tua dah ustaz, bukan kira. Dah hilang geng mahaban seorang, timba zanji dah hilang seorang. Mana perginya? Kaitun mana? Dia mabuk. Lai, dah tua ada lagi. Betul. Baru semalam cari bangga dia. Tak kisah tuan. Kemudian apa? Sedekah. Perbanyakkan sedekah, sebab itu benda yang Nabi buat.
Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Ya. Maka disebabkanlah sebut sedekah ni tuan-tuan dan sekalian, dengan ini saya melancarkan tabung wakaf bangunan masjid. Ni nak mana tabung ni, dekat mana? Ada. Jadi tabung ni penting tuan-tuan sekalian, sebab untuk bantu pihak masjid untuk membina, untuk menambah baik apa tu, saliran apa tadi? Ya? Saliran tangki masjid, dan juga bangun apa ni, bahagian pantry. Dan bayangkanlah kalau kita menyumbang, pahala mengalir. Kan? Ada seorang, saya ada anak murid debat saya di USIM. Dia buat paper tentang pesakit kanser. Dia kata 90% pesakit kanser yang meninggal dunia akan meninggal dunia pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok balik saudara mara kita siapa meninggal dunia sebab kanser. Yang bagusnya orang yang dah tahu dia akan nak pergi, dia dah mula dah soalan bocor, doktor cakap 2-3 bulan lagi nak hidup. Apa dia buat? Salah satunya sedekah. Ni bahagian tu nampak tu. Dahsyat masjid ni, pakai karung DIY. Masuk, tak boleh masuk RM1, masuk RM10. Tak boleh masuk RM10, masuk RM100. Pada yang tak bawa duit, janganlah buat-buat ngada nak raba-raba keplekat, memang tak ada poket. Jadi minta nombor akaun, nanti transfer. Nombor akaunnya ni nombor akaun ni yang tertera dekat depan ni. Transfer je. Betul. Bagi. Kalau tak boleh bagi jangan orang perempuan lurutkan gelang rantai cincin tu masuk dalam tu. Tahulah orang masjid nak tolak kat kedai dapat berapa. Tak pun letak je handphone tu. Tahulah kita format kat kedai Cina masuk dapat berapa. Bukan banyak pun kita nak pakai. Kita nak pakai 70,000. 70,000 je. Kita sumbangkan. Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Nabi kata apa? Tak akan berkurangkan harta orang yang berinfak, melainkan bertambah dan bertambah. Nabi kata. Apa yang kita takut? Baru cerita tadi kan. Nabi sebut apa? Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bab yang lain silaturahim. Teruskan bagi silaturahim. Nabi cukup jaga silaturahim. Nabi kalau di masjid, kalau 3 hari tak nampak sahabat tu, dia tanya, mana pergi Abu Bakar, tak sihat ke dia? Dah 3 hari aku tak nampak dia. Umar dah 3 hari aku tak nampak dia. Kita macam ni susah sikit lah. Rasa dah lama tak nampak, baru tanya, dah lama aku tak nampak simpulan-simpulan. Maka itu pun sunnah Nabi, tanya khabar. Dalam bab silaturahim, jangan putus kalau silaturahim. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka keluarga ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Kemudian Nabi juga suci dan bersih. Itu sifat Nabi. Itu sebab kita kena sentiasa nampak suci dan bersih. Nabi juga kemas, sejuk mata memandang. Kemas. Tengok kita datang ke masjid, kalau boleh pakai baju butang tu sampai ke atas. Kalau pakai kurta tu kemas, kalau boleh bergosok, jangan kedut 1000. Kopiah tu biar nampak, kopiahnya nampak jelas. Ini jelas kepapnya. Jangan berbelang-belang lah, siap ada tulisan, ada bentuk air basi pun ada di situ. Basuh betul-betul, basuh biar nampak kemas. Sebab kenapa nak kemas ni? Sunnah Nabi. Nabi kemas, takkan aku tak kemas? Kan? Wangi, takkan aku tak wangi? Nampak?
Jadi dan macam-macam lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab apa? Gila kita nak buat ni semua, nak Nabi kenal kita tadi, minta tolong Nabi sebab kita nak apa? Kita nak apa daripada Nabi? Syafiqah apa? Syafaat. Syafiqah apa sebutnya? Nak syafaat. Syafaat ni tuan-tuan, pertama kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Yang kedua, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Atau yang ketiga, dah masuk dalam neraka, tapi disebabkan ada secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan pindahkan kita masuk dalam syurga. Kalau yang nombor 3 tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Sikit pun tak ada. Mana pula tak ada, ya Allah? Macam mana lah kau kata kau ada iman kat aku? Ada, ya Allah. Dulu masa aku dengar ceramah, aku percaya pada semua yang kau sampaikan, ya Allah. Yang semua disampaikan oleh Nabi, ya Allah. Itu sebab aku sedekah malam tu untuk masjid. Nampak? Sebab aku yakin balasan nanti aku bagi tuan malam ni. Jangan tak bagi. Iya, Nabi sendiri bagi yang Nabi sayang. Nabi pakai baju baru, cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku ya Rasulullah, suka aku. Sekejap Nabi masuk dalam, bagi baju baru. Nabi pakai baju yang lama, baju kedua. Baju kedua ni pun cantik baju Rasulullah. Sekarang ni dia tak kira baju baru tak baru, janji Rasulullah ni baju dia nak. Sekejap Nabi masuk dalam, Nabi bagi baju kedua, Nabi pakai baju ketiga. Yang ni pun cantik ya Rasulullah, Nabi masuk dalam, pakai baju keempat, bagi baju ketiga. Cukup, jangan minta lagi. Nabi kata, ini saja yang aku ada. Nabi kata. Cuba kalau kita telekuk Siti Khalilah, bukan yang satu lagi tu, sebab dia tak taja ceramah kita malam ni, tu saya tak sebut. Cantik telekuk kau, bagilah kat aku. Ni nampak? Tak bagi. Nak bagi ni bagi yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Ini manyang singgit sedekah. Upgrade lah sikit. Assalamualaikum, salam. Apa benda tu ni nak bagi kek apa ni kek cheesecake. Terima kasih, yang terbaik dia bagi. Assalamualaikum, salam. Ni kuih lapis. Ya Allah, seloyang kau bagi aku. Apa banyak sangat. Kebetulan tak jadi bagi orang buat apa. Nak bagi yang elok-elok. Ni barang rambutan yang lisut-lisut ni. Ni 9 tu lisut-lisut ni dah busuk-busuk tu bagi ke orang. Apa bagi yang elok-elok. Tu dia. Jadi tuan-tuan, puncanya apa? Kita nakkan syurga Allah. Nakkan syurga Allah. Maka tu sebabnya kita nakkan Nabi kenal kita. Bila kita nak Nabi kenal kita, jangan lupa selawat ke atas Nabi dan amalkan sunnah Nabi. Malam ni saya bagi yang simple-simple aja. Yang simple-simple aja. Buatlah baik, tuan-tuan. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasa cukuplah sekadar itu. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, Nabi ajar kita, hidup kita ni sementara sifatnya. Sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia lebih lagi sementara ni. Kalau kita ingat, kita tengok surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Apa Allah Ta'ala beritahu itu? Allah Ta'ala pesan, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat dua-dua dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Kejarlah akhirat, tuan-tuan dan muslim. Siapa yang datang ke masjid malam ni, semua nak kejar akhirat, insya-Allah. Kan? Datang ni semua ada pahala dah. Cuma beza-beza lah. Kan? Beza-beza.
Mana sama orang duduk tengah dengan orang sandar kat dinding, mana sama kan, pahala contoh. Tak payah beralih, ni contoh je. Beralih pula dia kata saja gurau. Jadi mudah-mudahan kita mendapat menjadi golongan yang Nabi kenal. Mudah-mudahan akhirat nanti kita jadi golongan yang berjaya diselamatkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah hajur. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.